membacakan istiadat Datuk Paduka Maharaja Lela akan memohon perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong untuk memulakan segala adat istiadat pertabalan pada pagi ini. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku untuk patik memulakan istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Ampun Tuanku, titah dijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 dizahirkan sekarang. Datuk Paduka Maharaja Lela mengadap dan memohon perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membawa masuk Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran istiadat pertabalan ke Balairung Sri. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku untuk patik membawa masuk Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran bagi istiadat pertabalan ke dalam Balairung Sri. Ampun Tuanku, titah dijunjung. Barulah Datuk Paduka Maharaja Lela berundur meninggalkan majlis penghadapan dan keluar dari balai. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku untuk patik mempersembahkan Kitabullah Al-Quranul Karim. Ampun Tuanku, titah dijunjung. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku untuk patik menyembahkan keris kerajaan. Ampun Tuanku, titah dijunjung. 11 negeri di Tanah Melayu, manakala mata ditempa daripada besi wajah yang diambil daripada 11 bilah keris negeri-negeri. Ini merupakan satu simbolik yang unik dan tersendiri. Ini memberi signifikasi bahawasanya Sri Paduka Baginda Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku untuk patik menyembah maklum
bahawa dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan riayahnya serta dengan berkat daulat Tuanku Jua, maka istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 telah pun selamat disempurnakan. Ampun Tuanku, menjunjung kasih Tuanku, daulat Tuanku, dirgahayu Tuanku. Cikgu akan berkongsi dengan murid-murid semua tentang bahasa istana. Bahasa istana ialah bahasa yang digunakan oleh kerabat diraja. Bahasa istana digunakan apabila berhubung atau berkomunikasi dengan kerabat diraja atau apabila berbicara tentang hal ehwal kesultanan. Fokus pembelajaran pada hari ini ialah untuk kata ganti nama diri bahasa istana. Yang pertama ialah murid-murid akan pelajari kata ganti nama diri istana iaitu Tuan Hamba. Tuan Hamba bermaksud awak yang digunakan apabila rakyat biasa bercakap dengan rakyat. Contoh, mengapakah Tuan Hamba sanggup lakukan perkara itu? Di dalam contoh ini, Tuan Hamba bermaksud awak iaitu merujuk kepada sahabatnya. Seterusnya ialah kata ganti nama diri hamba. Hamba bermaksud saya iaitu yang digunakan apabila rakyat bercakap sesama rakyat. Murid-murid boleh meneliti contoh yang telah cikgu sertakan ini. Berdasarkan dialog ini, hamba merujuk kepada orang yang sedang bercakap. Manakala patik pula bermaksud saya iaitu yang digunakan oleh rakyat biasa apabila bercakap dengan raja. Contoh di dalam gambar ini menunjukkan orang biasa bercakap dengan raja iaitu patik akan sentiasa di samping tuanku untuk atasi masalah ini. Oleh itu, kata ganti nama diri yang sesuai digunakan ialah patik. Seterusnya kita teliti pula kata ganti nama diri tuanku. Tuanku bermaksud awak iaitu yang digunakan oleh rakyat biasa apabila bercakap dengan raja. Contohnya seperti yang murid-murid dapat lihat dalam dialog ini iaitu patik akan sentiasa di samping tuanku untuk atasi masalah ini. Tuanku merujuk kepada raja. Seterusnya ialah beta. Beta bermaksud saya iaitu yang digunakan oleh raja sahaja. Contohnya di sini ialah beta akan mencari jalan penyelesaian masalah ini. Beta dalam gambar ini merujuk kepada raja yang sedang bercakap. Yang terakhir ialah baginda. Baginda bermaksud dia iaitu raja yang sedang diperkatakan. Contoh ayat, Sultan Mansur merupakan sultan yang adil dan saksama. Baginda sangat disenangi oleh rakyat jelata. Di dalam ayat ini, baginda merujuk kepada Sultan Mansur. Pada zaman dahulu, Melaka terkenal dengan pahlawan terbilang iaitu Hang Tuah. Beliau sangat disayangi oleh Sultan Melaka. Suatu hari, Hang Tuah telah dipanggil menghadap Sultan. Ketika Hang Tuah ke istana, Sultan sedang bersemayam di singgasana. Sultan bertitah kepada Hang Tuah. Beta mahu Tuan Hamba menjadi wakil beta ke negeri China kerana beta perlu menemani ayah saudara beta yang kini sedang gering. Hang Tuah hanya mengangguk tanda setuju. Sebelum Hang Tuah memulakan perjalanan, Sultan telah berkenan untuk menghantar rombongan ke kapal. Awal pagi lagi, selepas bersiram, Sultan berangkat ke pelabuhan. Setelah selesai urusan di China, Hang Tuah dan rombongannya segera kembali ke Melaka kerana bimbang Sultan akan murka. Tambahan pula, ayahanda saudara Sultan baru saja mangkat. Sembah Hang Tuah. Nampaknya Maharaja Cina sudi untuk memberikan perlindungan kepada kita, tuanku.
Sultan berasa gembira dan mengucapkan terima kasih sebelum menuju ke bilik peraduan untuk beradu. Sejak itu, negeri Melaka semakin maju dan hubungan antara kedua-dua buah negara juga semakin erat. Bagaimana murid-murid? Pasti kamu mendengar beberapa perkataan yang hanya digunakan di istana atau disebut bahasa istana dalam situasi tadi. Berikut merupakan beberapa bahasa istana yang digunakan, iaitu